wajib meminta izin. Dan sunat memberi salam. Ada dua perkara dia buat, iaitu minta izin, dia panggil isti'nas, yakni talabul izin ataupun talabul izni. Yang kedua memberi salam. Hukum meminta izin untuk masuk rumah adalah wajib. Manakala hukum memberi salam ketika mana masuk ke rumah orang lain adalah disunatkan. Dan hukum kedua, sekiranya rumah itu tiada penghuni dan dia bukan milik kita, dan rumah tadi ialah rumah yang biasa didiami seperti hotel, rumah persinggahan, mana-mana rumah yang kita ada hajat, keperluan, ada barang-barang kita di situ. Maksudnya kita diberi milik untuk mendudukinya, sama ada rumah tadi rumah wakaf ke, rumah tadi namanya hotel, namanya homestay, rumah tadi namanya tempat persinggahan pada mana-mana musafir, maka tidak perlu meminta izin, boleh masuk. Maka ini hukum umum. Dan hukum ini pula terpecah kepada beberapa bahagian. Kita tahu bahawa kalau sekiranya rumah tadi berpenghuni, kita perlu minta izin. Tapi kalau sekiranya penghuni itu isteri kita sendiri, apakah perlu meminta izin? Jawapannya tak perlu. Tetapi kalau sekiranya penghuni itu bukan isteri kita tetapi adik-beradik kita, mahram kita, kakak, even mak kita, maka perlu juga meminta izin untuk masuk. Meminta izin dan memberi salam. Adapun kalau rumah kita sendiri ada isteri kita, memadai memberi salam. Tidak perlu berkata, boleh tak saya masuk? Nanti terbang pinggan mangkuk. Memang dah rumah dia. Tapi kalau mak kita kena minta izin, dibimbangi dia berada dalam keadaan yang dia tak suka dilihat. Mak kita atau kakak kita. Walaupun dia adik-beradik, barangkali dia berada pada keadaan dia tak suka dilihat begitu. Rambut dia tak kemas ke misalnya, atau keadaan dia mungkin pakai baju tak berapa sesuai misalnya, maka itu perlu minta izin. Maka ini hukum umum. Sebelum kita melihat kategori golongan yang perlu minta izin antara balik dan tidak balik, manakala yang tidak balik boleh terbagi pada dua. Satu yang disebut sebagai murahik remaja. Di remaja ni dia macam kalau tengok tu boleh ada gambaran, boleh rasa syahwat. Satu lagi budak yang tak reti bahasa. Masih budak, dia tak tahu apa, dia masuk je. Dan kadang dia tak boleh sifatkan keindahan, kecantikan seseorang. Kalangan yang balik kita tahu hukum dia. Yang kanak-kanak dia ada dua jenis kanak-kanak. Yang belum balik. Yang disebut sebagai sinul murahaqah, umur remaja. Remaja ni maksudnya dia punya keinginan. Dan dia pun mengerti cerita, rambut panjang, rambut ikal, dia reti cerita. Manakala satu lagi ialah kanak-kanak yang tak reti cerita. Budak-budak umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mungkin umur 6 tahun, dia tak reti cerita, dia cuma fokus mainan dia dekat situ. Dia tak peduli siapa kat situ. Dia tak reti nak sifatkan. Maka ini ada hukumnya tersendiri. Baik, bila sebelum ini ayat yang kita baca berkait dengan qazful muhsanat, hukum menuduh zina. Dan hukum berkait dengan zina. Semua yang kita baca daripada hukum yang pertama sampai hukum kelima, semua berkait dengan zina. Tuduhan zinanya, hukuman zinanya, dan menuduh wanita isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita dah bahaskan beberapa hari lepas dalam penafsiran surah kita. Maka perbahasan kita pada malam ini ialah tentang adab masuk rumah. Adab itu terdiri pada dua bahagian. Pertama meminta izin, yang kedua memberi salam. Pertama minta izin, yang kedua memberi salam. Untuk mengelakkan, kenapa disyariatkan adab ini? Bagi mengelakkan tohmah, supaya tidak ada pencerobohan ataupun penyelinapan masuk ke rumah dalam situasi yang tidak sesuai, yang mengundang fitnah, yang boleh menyebabkan khalwat atau menjadikan persepsi yang buruk kalangan manusia. Maka ia boleh menyebabkan tuduhan zina. Bila seorang tu masuk tanpa izin, masuk dekat dalam menyelinap, maka orang fikir ni siapa ni masuk ni? Ni orang ni siapa? Barangkali dia tak tahu kita adik-beradik, dia tak tahu kita ada hubungan kekeluargaan, tiba nampak menyilap masuk tanpa beri salam, tanpa minta izin, masuk pula ikut tingkap. Maka tohmahannya mungkin dia khalwat. Mungkin dia ni berzina, mungkin dia nak benda tu, benda ni. Maka terjadilah qazaf, tuduhan. Maka untuk mengelakkan tohmah atau situasi yang tak elok berlaku, termasuk juga mungkin berlaku perkara yang tak diingini, itu zina. Sebab dalam hadis Nabi kata, iyyakum waddukhula 'ala nisa. Jauhilah kamu daripada masuk kawasan perempuan. Jangan sentiasa masuk kawasan perempuan.
Lalu sahabat bangun, faqama rajulun minal ansar, ya Rasulullah, afara'aital ham? Qala alhamul maut. Ya Rasulullah, kalau yang mendatangi perempuan itu kalangan ipo duanya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ipo dua itu maut. Itu lagi bahaya. Sebab bila perempuan dia tahu adik ipar dia ni bukan mahram, ajnabi dia panggil. Dan dia dah biasa baik dengan adik ipar macam adik sendiri. Maka dia lupa bahawa perangkat syaitan tu ada. Dek biasa masuk, abang tak ada pun tak apa. Maksudnya abang dia tak ada tak apa, duk jumpa kakak ipar dia, adik ipar dia, atau mungkin juga mak saudara sabik dia. Maka dalam keadaan tiada mahram dia tu. Sedangkan ipar dua ini bukan mahram. Dia ajnabi, boleh dikahwini. Maka kata Rasulullah, yang tu paling banyak berlaku kerosakan. Alhamu maut. Alhamu itu qaribuz zauj, kerabat dekat dengan suami, atau dengan bahasa mudah ipar dua. Kan setengah dalam masyarakat tu bila ipar dua ni kan rapat. Kadang-kadang boleh bonceng-membonceng pula. Gendong kakak ipar, gendong adik ipar. Walhal benda itulah yang boleh bawa pada penzinaan. Benda itulah yang boleh bawa pada tuhmahan dan sebagainya. Maka sebab itu beberapa peraturan yang perlu dipatuhi dalam bab izin masuk ini, beri salam dan sebagainya. Kita lihat penafsirannya. Ayat ini kata para ulama adalah adab kemasyarakatan yang menunjukkan kemajuan umat dan juga kemajuan masyarakat. Padanya ada penyusunan kehidupan masyarakat yang berkait dengan kekeluargaan dalam rumah untuk menjaga hubungan kasih sayang dan untuk menjaga hubungan kerabat dan untuk memperelokkan hubungan kekeluargaan sesama mereka dan menggalakkan ziarah yang syar'i. Jadi kita nak ziarah orang, dia perlu ziarah syar'i. Bukan ziarah prak ceroboh masuk. Ziarah dengan beri salam dan minta izin. Ya, Islam menggalakkan kita ziarah. Tapi ada adab yang perlu dipatuhi. Allah berfirman, wahai orang yang beriman. Kenapa dimulakan dengan kalimah wahai orang beriman? Kerana orang beriman yang paling tunduk dan akur pada perintah Allah. Kerana sifat iman itu ialah tunduk dan patuh pada perintah Allah. Kerana iman perlu sentiasa tahu apakah arahannya. Kalau kita nama pelajar, student, kita sentiasa dengan apa arahan berikutnya. Sebagai seorang pelajar, kalau tuan-tuan pekerja, tuan-tuan sentiasa alert dengan arahan daripada syarikat kita. Apa arahan seterusnya? Maka kalau kita ada iman, kita sentiasa alert, sentiasa kita katakan waspada dengan setiap perintah. Kita bersedia melaksanakannya atas iman. Dan iman mendorong kita untuk memahami hukum hakam. Orang beriman je yang rajin belajar. Kalau dia tak beriman, dia tak akan rajin belajar. Sebab dia nak tahu apa yang boleh menyuburkan iman dan apa yang boleh rosakkan iman. Apa yang boleh mengukurkannya. Kerana itu Allah panggil, wahai orang beriman. La tadkhulu, jangan kau masuk. La di sini ialah la nahi, larangan. Bukan la nafi, la nahi, larangan. Jangan kau masuk rumah. Disebut perkataan buyutan dengan nakirah. Apa saja rumah? Apa saja bentuk rumah? Bila kita sebut rumah, satu tempat termasuk bilik itu disebut rumah. Kawasan tertentu yang memang menjadi tempat dia duduk, dia tinggal, dia berehat, dia tidur. Apa saja. Chalet ke, misalnya hotel ke, ada orang dalam tu. Ini buyut. Disebut secara nakirah, apa saja bentuk tempat seorang tu tinggal. Kata Allah, ghaira buyutikum, yang bukan rumah kamu. Baik, nisbah rumah kita maknanya ada isteri kita kat dalam, ada suami kita kat dalam. Itu nisbah rumah kita. Kalau sebut ni rumah saya, mana rumah kita atau rumah isteri kita? Itu maksudnya rumah kita. Kerana adanya dipanggil tasarruf tam, boleh kita bertindak secara bebas. Isteri kita dan rumah kita dia bebas nak pakai ke tak nak pakai, dia bebas. Kita mau sama nak pakai macam mana pun dan sebagainya, bebas. Tapi kalau disebut bukan rumah kita, mana kita tak ada kuasa. Rumah mak kita, kita tak ada kuasa. Rumah adik-beradik, kita tak ada kuasa. Rumah anak saudara, dia anak saudara saya, anak buah saya. Tak, kita tak ada kuasa. Itu bukan rumah kita. Rumah kita ialah rumah di mana kita berkongsi dengan pasangan kita. Itu rumah kita betul. Kalau rumah kita dengan mak kita, bukan rumah kita, rumah mak kita. Kerana adanya aurat antara kita dengan mak kita. Manakala isteri kita tak ada aurat. Suami dengan isteri tak ada aurat. Isteri dengan suami tak ada aurat.
Walaupun makruh melihat kemaluan. Melihat dengan maksud tenung dia, makruh. Ini pendapat sebahagian ulama. Ada sebagian ulama kata tak, bebas. Sebab ni suami isteri, dia tak ada cerita pantang. Sebab itu bila kita sebut rumah kita, isteri kita pakai macam mana pun tak ada larangan. Suami kita pakai macam mana pun tak ada larangan. Itu maksud rumah kita. Kalau rumah orang, lah rumah yang dalam tu bukan suami kita, bukan isteri kita. Siapa? Mungkin mak mertua kita. Mungkin mak kita, mungkin adik kita, anak saudara. Bukan rumah kamu. Bila bukan je rumah kita, maka minta izin tu wajib. Dan beri salam tu sunat. Sepakat ulama beri salam, tak ada orang kata wajib beri salam. Contoh bila masuk rumah orang, salam tu tak wajib, sunat. Tapi minta izin tu wajib. Dan kalau orang tak izin, kita tak boleh. Kalau orang tak layan pun tak boleh. Orang senyap, maknanya tak boleh juga. Maka kita diminta pulang dan tidak memasukinya. Hatta tasta'nisu, sehinggalah kamu meminta izin. Isti'nas maknanya talabul izni, minta izin. Sehingga kita maklumkan pada dia, saya nak datang ni. Atau kalau kita lihat dari sudut lafaz yang warid, lafaz macam mana nak minta izin, diriwayatkan daripada Ibn Abbas, Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia datang menemui Nabi SAW ke rumah Rasulullah, di rumah Rasulullah. Maka dia sebut, Assalamu ala Rasulillah, Assalamualaikum, ayadkhulu Umar. Assalam ala Rasulullah, sejahtera ke atas Rasulullah. Assalamualaikum, sejahtera ke atasmu ya Rasulullah. Apakah Umar boleh masuk? Ayadkhulu Umar. Dia bila kita berbahasa dengan orang-orang hebat, orang-orang baik, orang mulia, kita sebut nama. Macam kita cakap mak kita lah. Cakap mak kita bagi nama kita lah. Kalau setengah orang dia panggil Awang. Awang tak suka. Kadang dia sebut nama dia lah. Kalau dia nama Minah, Minah tak nak buat macam ni. Menyebut nama bila bercakap dengan orang yang hebat. Orang yang mulia pada kita. Kita sebut nama kita. Kalau rakan bahaya kita sebut saya. Boleh saya masuk. Tu sebayang kita. Itu adab yang perlu kita tahu. Bila orang tu lebih tinggi pada kita, kemuliaan kita menama. Kita lebih suka sebut nama kita. Nama sebab apa? Supaya dia ingat. Kalau tak jumpa orang-orang yang bagus-bagus ni, kita suka kalau dia ingat nama kita. Tapi kalau kita duk main saya, dia tak ingat, dia ingat nama kita saya. Awak saya Maksudnya, sebut nama kita siapa. Kalau nama kita Omar, ni kita sebut, Omar nak masuk boleh? Siapa Omar? Ni Omar nak masuk. Isa nak masuk. Jadi orang besar ni ingat nama kita. Itu cara dia panggil PR atau cara kita bina hubungan dengan orang-orang hebat. Sebab orang hebat ni dia mungkin payah nak ingat nama kita. Sebab ramai orang. Kita memang kenal dia 20,000 bawah. Dia tak mungkin kenal. Kalau kita berbahasa saya awak, dia sampai bila tak kenal lagi. Tapi bahasa nama. Sebab tu Umar Khattab, dia bahasa nama. Dia kata Umar masuk, boleh Umar masuk. Ayadkhulu Umar, apakah Umar boleh masuk? Dia tak kata apakah saya boleh masuk. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam izinkan, maka masuk. Dalam riwayat yang lain, bila seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah, bila Nabi SAW nak bertemu dengan Sa'ad bin Ubadah, Nabi bersebut, Assalamualaikum warahmatullah. Lalu Sa'ad berkata, Waalaikumsalam warahmatullah. Walam yasma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta sallama salasan wa radda alaihi Sa'adu salasan. Baik, bila beri salam, sunat kita beri salam 3 kali. Sunat beri 3 kali. Dan minta izin pula, wajib minta sekali, sunat minta 3 kali. Minta izin, wajib minta sekali. Boleh saya masuk itu sekali. Dan sunat kita ulang sampai 3 kali je. Kalau 3 kali tak ada respon, balik. Manakala salam, bila kita pergi rumah orang, sunat beri 3 kali. Lebih pada itu hukumnya makruh. Tapi orang kita kalau bagi salam daripada pintu depan sampai pintu belakang, pintu tingkap, ketuk. Assalamualaikum. 30 kali. Kawan tu memang dah tak nak layan, tapi dia beri salam sampai orang buka. Kalau kita tak boleh beri salam sampai orang buka. Kerana ada adab dia. Kerana barangkali itu bukan waktu sesuai kita datang. Tapi orang kita yang datang tu, dia boleh marah tuan rumah tak buka pintu. Sombong tuan rumah tak buka pintu. Dia tak nampak dia sombong cara dia tu. Kita tak boleh nisbahkan. Sebab tuan rumah kita, seorang bila duduk dalam rumah, macam-macam benda ketika itu dia sedang buat. Mungkin di situ dia tengah qada hajat, mungkin dia ada urusan tertentu. Dia tak nak layan kita, dia ada urusan penting dengan anak-anak dia. Kita duduk Assalamualaikum sampai 30 kali.
Tak cukup tu telefon pula ni. Assalamualaikum. Telefon pula. Lepas tu loceng pula 10 kali. Ini tak betul dari sudut adab. Ia boleh mewujudkan kebencian. Dan para ulama menyatakan dikiaskan dengan ucapan minta izin dengan menekan loceng 3 kali, mengetuk pintu 3 kali, semua 3 kali. Dan kalau kita salam tu memang tak dengar, jenis pakai loceng 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Caranya. Melebihi pada itu hukumnya makruh. Kalau kita buat lebih juga. Allahumma illa melainkan emergency. Maksud nak beritahu ada benda bahaya ni. Dia mungkin keluarga dia aksiden ke, apa benda ke. Kita nak beritahu ni penting. Maka kita buat lebih 3 kali kerana maslahat, maka dibenarkan. Kalau saja-saja dia nak ziarah misalnya, saja-saja nak ziarah. Kita duk lalu rumah kawan kita, ziarahlah sekejap. Kita mau tekan sampai dia buka. Maka ini tak patut. Kerana benda itu simple. Tapi itulah yang merapatkan hubungan kita. Itulah yang akan merapatkan. Kemudian kita lihat lagi dalam penafsirannya. Bila Allah Ta'ala kata, "Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun." Demikianlah cara yang paling baik supaya kamu sentiasa mengambil pengajaran. Tadhakkarun artinya kamu jadikan ia sebagai asas ilmu kamu. Sebagai asas keimanan kamu kepada Allah. Dan Allah tunjuk suatu benda yang paling baik untuk kamu. Jadi kalau kita menyalahinya, maka dia akan mewujudkan kesan-kesan yang buruk. Termasuk tanafurul qulub, termasuk hati berjauhan, termasuk rasa tak puas hati, termasuk rasa marah. Kemudian bila kita menyebut tentang minta izin tadi, termasuklah kalau sekiranya yang kita dah sebut. Kalau di dalamnya, walaupun ada mak kita, di dalamnya misal kata ada adik-beradik kita, apakah perlu juga kita minta izin? Ya perlu, supaya kita tidak melihat dalam situasi yang tidak baik. Dan apakah orang buta juga perlu meminta izin? Dia orang buta, dia perlu ke minta izin? Ya, dia juga perlu meminta izin. Kenapa? Ya mungkin dia tak nampak, tetapi dia dapat mendengar. Barangkali waktu itu, dia mungkin terdengar perbualan-perbualan yang tidak baik. Atau tak sesuai untuk didengar. Maka dia perlu minta izin. Baik, kenapa kita ataupun disyariatkan minta izin? Kerana dalam rumah tadi ada benda-benda yang bersifat rahsia. Yang kita tak suka orang lain dengar. Kita cuma nak cakap dengan isteri kita cuma nak untuk diri kita. Tiba-tiba seorang datang. Tak kira siapa dia. Maka dalam situasi tadi kita mula rasa tidak selesa. Kerana itu izin ini merupakan satu cara untuk kita mengelakkan perbuatan yang boleh menimbulkan ketegangan. Kemudian kata Allah, "Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum." Kalau dikatakan kepada kamu balik, maksudnya tidak diberi izin, maka balik, tak perlu tunggu depan pintu sampai dia keluar. Tak perlu. Kalau dia maksud di sini, wa imma dibagi arahan secara jelas. Ataupun bila 3 kali dia tak jawab, itu artinya balik. Maka kita balik. Sebab itu diriwayatkan bila ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Musa al-Asy'ari. Maka dia datang bertemu dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia datang, dia pun beri salam. Tiba tak jawab, dia pun beri salam lagi. Tiba tak jawab. Sehinggalah 3 kali, kemudian dia balik. Bila mana dia balik, maka Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala bertemu dengannya keesokan hari sambil bertanya, "Kenapa kamu tak datang semalam?" Lalu kata Abu Musa, "Datang dah. Saya dah datang dan saya dah beri salam." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa izin itu cuma 3 kali. Maka kalau tidak ada jawapan, maka balik. Maka kerana itu saya balik. Umar Al-Khattab kata, "Aku tak boleh percaya apa yang kamu cakap sehingga kamu ada saksi." Kerana ada setengah hadis, ada sahabat ni dengar, sahabat lain tak dengar. Maka Umar Al-Khattab, dia bukan tak percaya pada Abu Musa, tapi dia tidak mahu seorang bila bercakap sesuatu dengan mudah menyandarkan pada Nabi SAW. Kita bukan tak percaya dengan dia. Tapi bila kita bercakap, ini Rasulullah yang kata, awak cakap benda besar ni. Kalau awak yang kata, kami tak heran, kami tak perlu tasabut, minta bukti dan dalil. Kalau kamu kata Rasulullah kata, jangan permainkan sandaran dengan Nabi SAW. Ini sahabat sama sahabat. Sementara kita ni, kalau ada seorang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka kita nak tahu dia kitab ni sahih mana? Riwayat siapa? Kalau kita biarkan orang bercakap ikut suka dia, barangkali yang bukan kata-kata Rasulullah pun dikata-kata Rasulullah. Akhir rosak syariat.
Kalau zaman sahabat pun mereka bertasabut, jadi mereka minta mana bukti Rasulullah cakap. Lalu Abu Musa pun ada seorang sahabat yang lain yang kata, ya benar, kami dengar Rasulullah cakap. Maka cukup ia sebagai bukti. Sebab sahabat, dia tak perlu pada 2-3 orang untuk dia saksi. Seorang memadai. Kerana sifat pada sahabat semua mereka adil. As-sahabah kulluhum udul. Sepakat para ulama, sahabat-sahabat Nabi, semua mereka adil. Jadi dalam periwayatan cukup seorang okey. Diterima periwayatannya. Sebab tu hadis ahad, hadis yang diriwayatkan seorang diterima. Dengan syarat sahabat yang riwayat. Adapun kalau bukan sahabat, maka perlu kepada bukti-bukti yang lain. Ini kemuliaan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian kita lihat bila Allah SWT menyebut tentang isti'nas atau izin dan juga memberi salam. Kata Allah, fa illam tajidu fiha ahadan, kalau tak ada orang dalam rumah, maka jangan masuk. Jangan masuk. Walaupun ada barang kita tertinggal tu, jangan masuk kerana akan berlaku tahmahan. Sebab itu rumah orang. Kita beri salam, tuan dia tak ada kat rumah, tak apalah, saya masuklah. Sebab saya tertinggal jam saya. Saya tu, jangan masuk. Kalau itu rumah orang, jangan masuk. Bila dia tak ada tuan. Atau tak ada orang yang mewakili tuan untuk beri izin. Kalau misalnya ada orang lah, pembantu dia. Dia kata boleh masuk. Dia mengambil tempat tuan rumah dan memberi izin. Maka boleh. Macam seorang tu dia ada bibik, dia ada pembantu rumah. Dia kata okey boleh masuk. Dia mengambil peranan tuan rumah. Maka boleh masuk. Kalau tidak, tak boleh masuk. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, laisa alaikum junah, tak salah kalau mana kau masuk rumah yang tak ada penghuni. Ini yang kita sebut tadi, rumah yang tidak ada penghuni, rumah yang memang rumah sewa kita sekali-sekala balik, homestay, hotel, kita sewa dia, kita pajak atau sebagainya, maka tak perlu minta izin. Apakah perlu memberi salam? Walaupun orang tak ada. Zahir hukumnya bahawa tidak disyariatkan beri salam. Namun setengah ulama menyatakan, kalaupun rumah tu tak ada orang, maka sunat disebut dengan lafaz assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Jadi sebenarnya kalau tak ada orang, memang tak payah beri salam. Kita masuk hotel, memang tak ada orang, kita check in, assalamualaikum. Kalau dia jawab, kita keluar balik. Jadi sebab tu tak beri salam. Kalau kita nak beri salam juga, ungkapannya ialah assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Tapi kebanyakan ulama kita tak sunat pun. Kerana rumah tu tak ada penghuni, masuk je, just masuk. Yang salam bila ada orang. Kalau tak ada orang, memang kita tahu kita akan masuk. Yang tak ada penghuni, namanya hotel, namanya motel, namanya kita kata homestay, tak perlu masuk je. Tu kemas barang dan sebagainya. Maka ini dia panduan. Jadi kalau orang kata, Ustaz saya nak berpegang dengan menyebut assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin, pun boleh. Kalau tak, saya tak pegang itu. Pun tak ada masalah apa-apa. Baik, bila kita meminta izin, wajah kita tidak boleh menghadap pintu rumah. Tak boleh menghadap pintu rumah bila minta izin. Dia kena ke kanan atau ke kiri. Disebut dalam riwayat, datang seorang lelaki, namanya Sa'ad. Dia berdiri di hadapan Nabi, di hadapan pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin. Faqama 'alal bab. Qala Uthman mustaqbil al-bab. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنك أو هكذا فإنما استئذان من النظر. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فقذفته بحصاة فقفأت عينه ما كان عليك من جناح. Bila seorang sahabat namanya Sa'ad, dia datang rumah Rasulullah, menghadap pintu rumah, assalamualaikum, boleh tak saya masuk? Boleh tak Sa'ad masuk? Rasulullah keluar lain kali, jangan ngadap gini, ngadap gini, ngadap gini. Ini kanan atau kiri. Jangan menghadap depan kerana tujuan minta izin untuk menghalang pandangan. Awak minta izin, mata tercegak depan, assalamualaikum, dan nampak sampai dalam rumah, maka tak guna minta izin tu. Sebab tujuan minta izin, even kadang-kadang kita beri isyarat dengan berdeh, supaya dia yang duduk dalam rumah tu mula menjaga apa yang dia tak suka dilihat. Jadi kalau seorang tu pergi rumah orang, dia menghadap depan pintu, assalamualaikum. Kalau misalnya suara kita ni mungkin sama dengan suami dia. Atau sama dengan ayah dia. Misal dia pun buka, kadang-kadang dia tak pakai tudung, nampak semua ke dalam. Tapi kalau kita pandang kanan ke kiri, buka, dia pun tengok orang lain, bukan orang yang dimaksudkan. Sebab tu adab
Bila mana kita minta izin, muka tu jangan menghadap pintu masuk dalam. Sebab tujuan kita minta izin untuk mengelakkan pandangan. Mengelakkan penglihatan kita pada aurat di dalam rumah, ini pada perkara yang tuan rumah tak suka. Jadi ini adab yang perlu kita lakukan. Dalam hadis lain Nabi kata apa? Kalau ada seorang mengintai rumah kamu tanpa izin, lalu kamu mengambil batu, kamu baling sehingga boleh matanya, kena kat mata, tak cedera matanya, kamu tak payah bayar denda apa-apa. Sebab itu kalau orang ngintai, seorang tu ngintai, kita cocok mata dia sampai buta, kita tak berdosa. Yang ngintai tu berdosa. Dan yang cocok tu tak perlu bayar denda apa-apa. Dia tak ada apa-apa, dia kena bayar. Nak beritahu haram mengintai orang. Sekodeng orang. Artinya kalau rumah kita ke mana-mana nampak ada lubang orang ngintai, cocok je mata dia. Nasiblah siapa tu. Cocok mata. Jangan suami sendiri sudah. Suami suka sekodeng pula cocok. Buta mata suami. Ini kalau kita tahu ni orang luar, ngintai-ngintai ni, kalau dicocok mata atau baling dengan batu, kena mata dia, jadi rosak mata dia, tak berdosa dan tak perlu bayar denda. Ini bahayanya ngintai orang. Kesan mengintai orang. Siapa-siapa pun mengintai, halal matanya. Mana dia kena redha buta. Mengintai orang. Supaya kita tak cenderung mengintai orang. Tak cenderung untuk melihat orang. Sebab semua benda, Islam amat menjaga aurat. Daripada pakaian, sehinggalah pandangan, sehinggalah meminta izin. Kerana tujuan minta izin juga untuk jaga aurat. Dan kalau sekiranya kita masuk tadi orang yang dekat dengan kita, adik-beradik, mak, maka mungkin izinnya cukup dengan memberi isyarat seperti berdeheng. Deheng, mak tahu ni anak dia kat luar ni. Atau apa syarat. Dan satu hadis, kata seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah aku perlu minta izin dengan ibuku? Aku nak masuk rumah mak aku ada kat dalam, apakah aku minta izin? Nabi kata, nah. Lalu kata ini, ya Rasulullah, yang khadam pada mak aku. Mak aku tak ada khadam dengan aku. Apakah aku perlu juga minta izin? Nabi kata, ya. Apakah kamu suka melihat ibumu telanjang? Maksudnya, kalau kita mak tengah saling kain, saling pakaian, dia pun ingat tak ada orang. Tiba-tiba seorang tu tertengok mak dia yang keadaan macam tu. Suka ke dia? Tak sukalah, kita mak kita ni tak nak tengok. Mak kita pun walaupun anak tu rapat, dia tak suka anak dia tengok dalam situasi macam tu. Jadi dengan bahasa mudah, walaupun dia ni mahram kita, ibu kita, perlu minta izin juga. Bila mana kita nak masuk, demi menjaga pandangan. Yang tak boleh, yang dibolehkan kita tak minta izin cuma pasangan kita. Suami isteri maka boleh. Masuk terkejut kita pun tak ada masalah. Macam masuk pencuri, suami masuk macam masuk pencuri. Tahu-tahu atas katil, rentang atas katil. Kejut bini keluar bilik air. Ingat hantu raya mana masuk. Rupanya suami kita. Tak ada masalah apa. Cuma dari sudut adab lah. Kalau nak suruh berkat, si suami tadi beri salam dulu. Nak suruh berkat. Tapi kalau dia tak beri salam, dia tak berdosa. Apa? Sebab itu memang rumah dia. Dia tak minta izin. Dia pun tak berdosa. Itu rumah dia. Yang berdosa, bila mana dia bukan rumah kita. Walaupun di rumah mak kita, kerabat kita, kerana masalah aurat tadi. Isunya aurat. Tapi kalau sekiranya macam saya sebut tadi, orang tu, dia masuk rumah saudara mara, adik-beradik, anak saudara, dia pun dehem je. Dah beri syarat, dia pun dah biasa masuk. Dehem ke, dia rem kereta ke depan tu, macam kenal. Masuk je mesti horn tu, wang, ni. Pak saudara mu lah ni datang ni. Ni anak saudara datang macam ni. Dia press motor dulu. Maka cukup itu maksud izin. Sebab dia dah biasa masuk. Dengan syarat, dia orang yang biasa masuk keluar. Artinya memang rapat betul lah anak-anak buah kita ni. Masuk-masuk. Adik-beradik dia masuk-masuk. Maka tapi dia tetap kena bagi satu isyarat yang menunjukkan kehadiran dia supaya orang di dalam dapat buat sesuatu yang saya katakan dia tak suka tengok, dia tak suka orang dengar, supaya tidak yang disebut sebagai aurat. Maka ini hukum hakam umum. Baik, ada pun kanak-kanak. Apakah perlu minta izin? Kalau sekiranya kanak-kanak tadi, iza balagal atfal minkum hulum, kanak-kanak tadi sudah pun bermimpi dah balik. Ini budak-budak yang dah balik, maka sama dengan mana-mana lelaki yang lain. Kalau sekiranya dia tidak balik, maka terbahagi pada dua. Kalau sekiranya dia boleh mensifatkan bentuk rupa, maka dia perlu minta izin juga. Ini anak-anak kita, dia nak masuk bilik tidur kita, dia kena minta izin. Dia tak boleh masuk gitu je. Kalau dia kecil lagi tak reti nak sifatkan bentuk, boleh masuk. Sebab kita pun suami isteri, ataupun kita mak ayah, macam saya katakan tadi, walaupun anak-anak kita ni keluar masuk bilik kita tak suka dia masuk dalam keadaan situasi kita tertentu. Umpamanya mungkin kita bersama isteri kita tatilah mungkin. Maka terjadi benda yang tak elok ditengok oleh anak-anak.
Sebab tu anak-anak kena ajar nak masuk ketuk pintu. 3 kali. Beri salam. Boleh masuk tak? Beritahu dia. Kalau dia kata dia masuk tanpa izin, suruh dia keluar balik. Keluar. Nak masuk, beritahu. Ni nak masuk ni, okey masuk. Itu adab perlu kita ajar pada anak-anak yang balik, satu, itu wajib. Yang kedua, yang dia belum balik, tapi dia sudah sampai umur yang boleh mensifatkan keadaan. Budak, kita kata umur 9 tahun, 10 tahun dah reti lah tu. Tapi kalau dia baru umur 2-3 tahun, 2-3 pagi dia masuk bilik kita, tahu-tahu duduk tengah je. Itu tak apa. Jangan yang umur 12 tahun tu masuk duduk tengah. Yang umur 3-4 tahun, tahu-tahu masuk 3 pagi dia menyelinap masuk, tahu-tahu dah selimut kita. Sebab dia tak reti bahasa. Tapi yang reti, yang pandai jangan. Sebab itu mak ayah pun kalau tidur, tutup pintu. Tutup pintu supaya anak boleh ketuk pintu. Dan kalau boleh, patut kunci pun kuncilah. Sebab kita mungkin berada pada situasi yang tak patut anak kita tengok. Ini perlu kita ajar. Ini adalah satu sistem dalam rumah tangga. Ya, betapa telitinya Islam, betapa tingginya ajaran dan tamadun dalam Islam, hatta dalam rumah tangga, dalam bab bilik, masuk keluar pun dia ajar kepada kita. Yang pertama minta izin, yang kedua salam. Apakah minta izin dulu baru salam? Di sisi mazhab kita Asy-Syafi'i, bahawa minta izin dahulu daripada salam. Minta izin. Dia kena beritahu ni, boleh tak saya masuk? Boleh. Assalamualaikum. Macam tu. Boleh tak ni mak nak masuk ni? Boleh. Assalamualaikum. Bagi salam. Tapi di sisi jumhur ulama tidak, salam dulu. Assalamualaikum, boleh masuk tak? Begitu di sisi jumhur ulama. Di sisi mazhab kita Syafi'i, ialah kita kena minta izin baru pergi salam. Boleh saya masuk? Dia kata boleh. Boleh kita Assalamualaikum, okey duduk. Kedua-dua ini cara betul. Artinya orang tu dia nak salam dulu, dia nak minta izin dulu. Yang penting kita tahu, minta izin tu wajib, salam tu sunat. Dan minta izin 3 kali tu sunat. Dan memberi salam sampai 3 kali sunat. Lebih pada 3 kali maka makruh. Maka kalau dia suruh kita balik dengan sarahah, maka balik. Kalau dia suruh kita balik secara dhimni, secara simbolik, macam mana dia tak jawab salam, maknanya dia suruh balik. Itu secara simbolik. Mana faham-faham lah. Takkan nak tunggu tuan rumah masuk. Aku kan tak jawab salam. Tak payah datang. Kan dapat buah tu kan kasar sikit. Kita faham sendiri. Kita dah beri salam, dia tak jawab dah. Sama juga hukum kalau kita telefon. Dah 3 kali telefon dia tak jawab. Dia tak nak jawab lah tu. Dia tak nak jawab. Tunggu hari lain. Jangan telefon sampai 300 kali. Lagi tak jawab. Dah kawan tak nak jawab. Dia tengah tidur ke, dia tengah semelik ke, kita pun tak tahu. Kita pula marah menyombong ni, tak nak angkat. Dia ada, kita sebagai orang Islam, kalau orang tu tak respon, kita kena buah sangka baik. Barangkali dia tengah mandu, barangkali kita ni kalau jenis bercakap 2 jam, tu dia tak nak angkat sangat, tak sesuai. Barangkali dia dengan suami dia, barangkali dia dengan orang yang dia sedang bermusyawarah, dia pun tak nak jawab. Kita kena aku benda tu. Dah 3 kali call, tak jawab, nanti kita call lain kali pula. Ini semua adab berkait dengan izin, berkait dengan akhlak kita bercakap dan berhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.